Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu lagi dalam majlis ilmu ya, setelah kita diuji dengan COVID-19, dan alhamdulillah kita sabar dan kita serahkan segala-galanya kepada Allah ya, dan kita mengikut arahan yang ditetapkan oleh kerajaan dengan SOP yang ditetapkan. Dan insya-Allah mudah-mudahan semua ujian-ujian itu Allah berikan pahala kepada kita. Semua ujian-ujian itu Allah mengangkatkan darjat kita di sisinya nanti. Dan yang paling penting, kita ikut aja arahan ya, selagi tidak melanggar syarak dan berpandukan kepada fatwa-fatwa ulama yang kibar seperti ulama-ulama Arab Saudi ya, kerana kita banyak bergantung pada fatwa mereka, kerana mereka lebih jujur, lebih amanah, lebih memahami segala-gala isu yang berlaku. Jadi insya-Allah ada pun fatwa-fatwa anak-anak muda yang ala kadar kan, biarkan mereka ya, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Walaupun dia menghukum kita dengan bagai-bagai ataupun ucapan berbagai-bagai ya, anti vaksin, dia kata kita pengikut dajjal apa semua, itu ala kulli hal hak mereka lah untuk berbicara. Kita akan menjadikan ya perkara ini sebagai perhitungan kita di depan Ar-Rahman. Itu yang paling penting ya, selagi tidak melanggar syarak kita buatkan ya, ikutkan dengan cara yang betul. Baik, kita masih lagi membicarakan syurga, satu kalimah yang agung yang tidak ada yang bila disebutkan kalimah syurga tidak terdetik di hatinya untuk mencari ya apa yang Allah janjikan. Syurga adalah satu perkara yang benar. Al-jannatul haqqun wan naru haqqun, neraka juga benar. Tetapi kita membenarkan syurga dan neraka ini, bagaimana konsep kita membenarkan? Masalahnya bila kita membenarkan secara kasar, perasaan kita tidak begitu yakin, seolah-olah tidak begitu yakin tentang janji Allah adanya syurga, adanya neraka. Bukti dia apabila kita menyambut dalam seruan amalan-amalan soleh, seolah-olah kita leka. Terutamanya solat, kita tidak bersungguh-sungguh dalam menjaga solat, hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah di antaranya adalah solat. Kalau kita meremeh-remehkan, melewat-lewatkan, menangguh-nangguh, itu tandanya kita seolah-olah tidak beriman dengan kewujudan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Seolah-olah kita tidak beriman kewujudan syurga dan neraka. Oleh kerana itu, didik diri kita, paksa diri kita bila masuk je waktu solat, kita bersegerakan menyambut seruan Allah. Itu belum lagi dalam masalah akidah, yang mana ramai masyarakat kita terjebak tidak mengenali pencipta kita dengan sebenar-benarnya. Wa ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak meletakkan Allah pada tempat yang betul. Yang mana mereka tidak memuji Allah pada tempat yang betul. Itu yang jadi macam kita katakan dalam solat pun kita menangguh-nangguh, dalam solat pun kita tak ambil berat. Itu semua perkara yang berbahaya sebenarnya. Bila kita bicarakan syurga pun tidak ada perasaan. Bila kita bicarakan neraka tidak ada perasaan. Macam kita sebut cawan kopi, silat-silat sebut kopi pun lagi menarik. Ya, terliur pula. Ya, kena pula kedai kopi ada kat bawah tu. Oh, mudahnya kat sini, alhamdulillah. Ya. Lain. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang begini kena latih. Perkara yang begini kena paksa diri kita terhadap paksa diri kita, paksa hawa nafsu kita mentaati Allah, menyambut seruan Allah ya dan Rasulnya. Ini berdalilkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, muka surat 177. Juzuk yang ke-9.
Baik, Allah berfirman. Ayat yang kedua kita ambilkan. Karena jiwa kita perlu dididik, perlu diasah, perlu dipaksa untuk menjadikan orang-orang yang beriman. Baik, apa dia Allah katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Baik, dalam ayat ini di antara pentarbiahan yang perlu kita ada dalam diri kita ni, kadang-kadang ya bila kita mendengar kalimah Allah tu, jiwa kita ni gementar. Ya, bila sebut syurga neraka, ya gementar dalam hati tu. Itu yang kita nak bangunkan dalam jiwa kita, paksakan. Walaupun kita tidak faham bahasa Arab dengan secara kasar, tetapi tuan-tuan dan perempuan, iman itu yang akan membicaranya. Oleh kerana itu salah seorang tabi'in, ya, apabila dia menceritakan, aku bila teringat waktu tengah malam, teringat neraka, tidak boleh tidur dah. Ya, dia tak boleh tidur. Beriman dengan kewujudan neraka menyebabkan dia tak boleh tidur, mencari keredaan Allah di malam hari 1/3 akhir malam, bermunajat agar diampunkan dosa. Ya, oleh kerana itu jiwa-jiwa yang begini yang menggerakkan seorang itu jujurnya, seorang tu amanahnya, seorang tu berbagai-bagai, ya, kualiti iman kita itu akan dapat dilihat. Ia bergantung kepada diri kita untuk berubah ataupun tidak, untuk paksakan diri kita menjadi hamba Allah yang terbaik ataupun tidak. Kalau kita masih lagi berdolak dalik, mencari alasan-alasan, na'udzubillah min zalik, dengan Allah kita boleh mencari alasan, itulah masalah kita. Ya, kenapa? Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, kita tidak meletakkan Allah pada tempat yang betul. Baik, insya-Allah mudah-mudahan kita paksa diri kita untuk ya menambahkan iman. Tuan-tuan dan puan-puan, manis, sebenarnya manis. Ya, bila kita bermunajat kepada Allah di tengah malam, terasa kemanisannya. Kita tahu kita bermunajat dengan pencipta kita lain, ya, terasa kemanisannya. Waktu beristighfar, kita bertaubat, ya, terasa kemanisannya. Kemanisan itu memang terasa, yang menyebabkan kita merindui sebenarnya, ya, kemanisan dalam iman kita mencari keridaan Allah. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar dalam bab syurga. Syurga yang kita bicarakan ini adalah hak, benar, dan ianya bukan main-main. Dan neraka yang telah kita bicarakan adalah benar. Seperti mana yang Rasulullah mengatakan, al-jannatul haqq wan naru haqq. Syurga itu benar dan neraka itu benar. Memerlukan iman yang membenarkannya. Kalau tidak, kita tidak akan melakukan apa yang Allah arahkan, Allah suruhkan. Kerana kita tidak membenarkan syurga dengan sebenar-benarnya. Ramai orang yang mengatakan beriman dengan syurga, beriman dengan Allah, tapi kita menyaksikan, ya, kita menyaksikan bila suatu perkara mereka lupa Allah, mereka lupa syurga, lupa neraka. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, orang yang beriman dalam ayat ini kita menyaksikan apa dia? Firman Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka apabila disebutkan nama Allah, gementar hatinya. Ya, ini sifat orang yang beriman, gementar hatinya. Subhanallah. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Itu dia sifat orang yang beriman. Ya, perlu kental, dan apatah lagi kita dalam usia yang telah melebihi 50 tahun ini, perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kerana kita akan bertemu Tuhan kita bila-bila masa. Ya, baik. Jadi dalam bab syurga ini kita lihat berkaitan dengan pelajaran yang lepas, kita telah bicarakan darajah-darajah syurga,
berapa banyak, berapa tingkat syurga, dan tuan-tuan dan puan-puan lah yang akan memilih di mana tuan-tuan dan puan-puan nak duduk. Ya, di mana? Melalui amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita itu menunjukkan kita yang memilih syurga mana yang kita nak duduk. Jangan salahkan orang lain. Dan saya nasihat dalam bab ini, pastikan akidah kita sentiasa betul. Tauhid kita dengan Allah tu sentiasa bersih. Kerana ianya amat penting. Penentu segala kedudukan-kedudukan syurga. Ya. Dan bila kita bicarakan pada pelajaran yang lepas tentang bagaimana kita nak mendapat syurga yang terbaik, di antara amalan-amalan dah kita terangkan. Dan di antaranya dengan berdoa, bersungguh-sungguh, ya, minta syurga Firdaus. Jangan kita merasakan kita tak boleh bahasa Arab, kita lambat masuk memahami Quran dan Sunnah, tidak menduduki tempat yang terbaik. Jangan. Tuan-tuan dan perempuan, saya mengatakan Allah tidak pernah menjanjikan kelambatan itu menyebabkan kita tidak mampu memiliki syurga Firdaus. Tak ada. Kita tak tahu, di antara kita mungkin ada yang bakal menduduki syurga Firdaus. Kita tak tahu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan kita mengharapkan kita. Ya. Macam saya mengharapkan sangat-sangat. Kenapa lagi kita risau? Ya, saya mengajar, saya apa semua, tiba-tiba kita tidak memiliki apa yang kita ajar, ya, untuk mendapatkan syurga Firdaus. Nauzubillah min zalik. Minta Allah berikan kebaikan untuk saya. Baik. Dalam berkaitan dengan syurga, kejadian ciptaan syurga ini adalah di antara kehebatan yang Allah tunjukkan kepada para malaikat. Ya, Allah tunjukkan dalam satu riwayat menceritakan para malaikat menyaksikan syurga yang Allah cipta, terutamanya syurga Aden, ya, syurga Firdaus. Kerana syurga Aden itu keistimewaan dia, seperti mana Adam diciptakan dengan tangan Allah yang maha agung dan maha hebat itu, begitu juga dengan syurga Aden yang diciptakan dengan tangannya. Okay? Jadi kehebatannya hanya Allah yang mengetahui, sehingga kan para malaikat menyaksikan syurga ini, ya, dengan kenikmatan dan kehebatan, lalu mereka mengatakan kepada Allah, sesungguhnya kami tidak menyembah kamu dengan sebenar-benar sembahan. Sedangkan kita tahu malaikat adalah makhluk yang tidak pernah melakukan dosa. As-sam'u wa ta'ah kepada Allah itu amat terkenal kepada para malaikat. Dalam masa yang sama, bila dia menyaksikan kedudukan syurga, lalu dia mengatakan bahawa apa dia? Sesungguhnya Allah telah menjadikan satu perkara yang begitu hebat, apa yang kami lakukan tidak ada nilai langsung. Ya, seolah-olah kami masih lagi bermain-main. Okey? Baik. Di sini dalam hadis menceritakan bagaimanakah di antara bentuk-bentuk syurga yang dibina, dari bangunan, dari bagaimana, ya, batang kayunya ke tembok-tembok, dinding dia daripada apa? Dalam hadis Rasulullah mengatakan, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima, wa ma bainal qaum wa baina yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibr ala wajhi fi jannati adn. Baik. Hadis yang disebutkan, ada dua syurga yang berjana-berjananya, dan apa-apa yang ada di dalamnya berbuat dari perak. Dari perak, ya, berjana-berjana dibuat dari perak. Syurga itu pun yang dibuat dari bekas-bekas ataupun batu bata dari fiddah. Dan syurga yang berjana-berjana dan apa-apa yang ada di dalamnya terbuat dari emas. Tidak ada pembatas di antara penghuni syurga dan melihat Tuhan mereka kecuali berupa selendang kesombongan, kebesaran yang menutupi wajah Allah di syurga Aden. Okey? Ini menceritakan bahawa begitu hebat syurga yang dijadikan oleh Allah. Kalau kita menyaksikan dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan melihat bagaimana perhiasan ataupun kedudukan nikmat-nikmat yang Allah terangkan di dalam Al-Quran untuk disampaikan kepada kita. Baik, kita lihat lagi, kita baca je hadis ini. Jadi, di antara perkara yang kita lihat, syurga daripada perak dan syurga daripada emas. Dan bagaimana kita nak memilikinya? Di antaranya, jangan bagi kaum lelaki tidak boleh memakai emas, perak boleh. Memakai emas. Ya.
sesungguhnya pakaian itu adalah milik milik wanita. Okay. Dan bagi wanita pula, alhamdulillah tak menjadi masalah dia pakai emas ke, pakai perak ke. Cuma lelaki dan perempuan tidak dibenarkan meminum dari bejana yang dibuat daripada emas dan perak. Itu pula. Ya. Bejana emas dan perak tidak dibenarkan lelaki dan perempuan. Dia tak pula perempuan boleh tang situ. Pakaian lelaki tak boleh, perempuan boleh. Tetapi tang bejana, tang pinggan, mangkuk, ya, maka tidak boleh kita gunakan bekas-bekas dari emas dan perak. Baik, kita masukkan hadis yang lainnya. Kita sekarang menceritakan nikmat syurga aja. Ya. Awwalu zamratin tadkhulul jannata ala suratil qamar lailatal badr walladzina ala ithrihim ka'ashaddil kawkabin ida'atan qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin لا اختلاف بينهم ولا تباغضا لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون آنيتهم ذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم al-luah warashhuhum al-misk. Rombongan pertama yang akan masuk ke dalam syurga. Rombongan yang pertama. Ya, mudah-mudahan kita di kalangannya. Amin. Cahayanya berbentuk, mukanya bercahaya seperti bulan purnama. Ya, bulan purnama lah, ya. Dan orang yang setelah mereka second group tu, cahayanya seperti bintang yang bersinar amat terang. Okey, itu status orang yang mempunyai kecantikan di dalam syurga. Orang yang pertama seperti bulan, muka dia seperti bulan yang terang, bulan purnama. Okey. Dan kedua seperti bintang, cahaya bintang. Berarti kita boleh tengok cahaya tu. Tuan-tuan dan perempuan, untuk menduduki tempat yang pertama ini memerlukan kekuatan. Itu yang kita katakan, jaga akidah, jaga amalan-amalan kita. Paksa diri kita untuk memilikinya. Okey. Kemudian, hati mereka seperti hati seorang manusia. Yakni mereka tidak ada berpecah. Macam kita ni, hati kita, ya, berbalik-balik. Kita pun kadang-kadang ingat hati kita, hati seorang manusia. Dapat orang lain cakap kempen satu-satu, kita pun dah berbalik-balik. Ya, tetapi hati manusia pada ketika itu ahli syurga, mereka menjadi satu hati. Semua orang pun satu hati. Subhanallah, ini kelebihan ahli syurga. Dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Dah bersatu hati, tidak ada perselisihan. Dan tidak pula saling membenci. Tak ada membenci antara ahli syurga satu sama lain. Bahkan ini satu benda yang cukup ajaib yang kita telah terangkan pada pelajaran yang lepas. Bagaimana manusia ini, sewaktu kejadiannya, Allah masukkan maklumat-maklumat seperti marah, dendam, cemburu, apa lagi. Ya, semuanya seolah-olah di-downloadkan dalam komputer tu. Waktu kita nak masukkan program tu, kita downloadkan. Macam itulah masuk kepada Adam. Ya, sewaktu kejadian Adam dimasukkan, kemudian dihilangkan di akhirat kelak. Dimasukkan, dan ianya merupakan ujian. Semua programnya Allah masuk. Sifat marahnya, sifat sayangnya, sifat bencinya, sifat apa. Semua itu adalah ujian kepada kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Diujikan untuk memastikan bagaimana kita ni membuat amalan-amalan yang baik. Siapa yang terbaik. Allah jadikan marah. Ya. Konsep marah tu kita kena faham. Sehingga Rasulullah kata, la taghdab, la taghdab. Berarti kalau kita pemarah, kontrol diri kita, kita di kalangan ahli syurga. Konsep dengki, bagaimana? Sehingga Rasulullah mengatakan tidak boleh dengki melainkan dua perkara. Terhadap ilmu dan terhadap harta yang diinfak. Ilmu yang diamalkan dan harta yang diinfak. Tak boleh hasad dengki itu melainkan dua perkara. Dan begitu juga tidak boleh menipu.
cuma dibenarkan dalam bentuk-bentuk tertentu. Okey. Jadi kita menyaksikan dalam perkara-perkara yang begini, program yang tak baik ni pun diperincikan yang baik. Dan program yang baik dimasukkan dan diarahkan untuk kita beramal dengan program yang baik ini. Itu dia, untuk memiliki syurga. Jadi, perkara-perkara ni, di akhirat kelak, Allah akan cabut. Di antaranya perasaan benci sesama kita dicabut. Ahli syurga tidak ada benci. Perasaan cemburu dicabut. Wanita-wanita, lelaki-lelaki tidak ada perasaan cemburu pada ketika itu. Ajaib. Ya, satu benda yang ajaib. Dibuangkan perasaan cemburu. Nak dikuatkan, nanti kita akan lihat ya tentang kematian. Yang kita ni ada mati. Ya. Kita ni ada mati. Mula-mula kita mati, kita tak ada, lepas tu kita hidup. Lepas tu kita akan mati. Mati itu ada. Satu makhluk yang lain daripada yang lain. Rupanya mati ini termasuk dalam program yang ada pada kita. Dan akan dihilangkan. Nanti hadis tu kita baca. Akan dihilangkan kematian. Subhanallah, maha suci Allah. Ya. Baik, kita sambung balik. Setiap mereka memiliki 2 orang isteri, yakni hurul ain, bidadari, paramgari pula. Bidadari yang setiap isteri terlihat sum-sum betisnya. Ya, subhanallah. Betisnya dari luar daging kerana amat indahnya. Macam mana? Wallahu alam, kita beriman sahaja. Tak tahu bagaimana. Ya, sehingga kan seolah-olah kalau dia minum, air itu nampak masuk. Ya, masuk ke dalam kerongkongnya. Nak menceritakan betapa indahnya dia, wallahu alam bagaimana. Dan ingat kepada kaum wanita, ya, dia kadang-kadang ini di antara masalahnya bila kita baca bab bidadari, orang-orang perempuan kadang-kadang agak cemburu sikit. Ya, janganlah cemburu. Ini yang Allah jadikan kepada kita di sana. Perempuan pun ada peruntukannya. Ya. Dan juga kalau perempuan itu salihah, ya, ingat ya, perempuan itu salihah, dia akan menduduki tangga seperti bidadari juga. Bahkan lebih lagi. Kalau tidak masakan Rasulullah SAW mengatakan bahawa sayyidatil ahli jannah, ketua wanita ahli syurga, siapa dia? Khadijah. Siapa lagi? Aisyah. Dalam riwayat Aisyah dalam bab yang lain, tapi Fatimah. Lepas tu Asia. Lepas tu Maryam. 4 orang. Dan diikuti dengan Aisyah kerana dia mempunyai kelebihan dia tersendiri. Okay? Jadi ini mengisyaratkan kepada kita, mereka menduduki tangga yang tinggi. Bukan sebarangan. Walaupun muka pada hari ini kita tengok muka kita ni toya je kan. Ingat, di syurga akan berubah 100%. Ya, kedudukan kita bukan muka ini lagi. Dia akan kembali kecantikan seperti Adam. Adam mula-mula nak turun berada di dalam syurga. Subhanallah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, ini merupakan satu busyra kepada kita bahawa kedudukan ahli syurga begitu cantik. Mereka semua para penghuni syurga bertasbih kepada Allah pada pagi dan petang. Kalau kita menyaksikan dalam satu riwayat bagaimana bertasbih pagi dan petang. Ya, macam kita ni nak bertasbih berzikir pagi pun kadang-kadang terlupa, sampai petang baru teringat. Kadang-kadang terlupa langsung. Memang kita ni dilalaikan dengan banyak perkara. Tetapi Allah jadikan kepada ahli syurga bersifat bertasbih pagi dan petang. Dalam riwayat yang lain menceritakan bagaimanakah sifat itu, lalu dikatakan bagaimana kita bernafas. Ya, begitulah tasbih itu berlaku pada diri kita. Maksudnya secara automatik, bagaimana kita bernafas itu berterusan, dan mereka ahli syurga diberikan kelebihan sentiasa dalam bertasbih memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Secara tak langsung. Baik. Kemudian para penghuni syurga bertasbih kepada Allah pada pagi dan petang. Mereka tidak sakit. Mereka tidak berhingus. Dan mereka tidak meludah. Yani semua itu adalah benda yang tidak baik. Berhingus dan meludah itu benda yang kotor. Di sisi Ar-Rahman, benda itu tak ada. Syurga tidak ada tempat kotor. Semuanya cantik. Kemudian, bejana-bejana mereka berbuat dari emas dan perak.
sisir rambutnya terbuat dari emas, kayu di tungku perapinya adalah gaharu, dan keringat mereka adalah kasturi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Okay, ini di antara perkara-perkara yang menarik untuk ahli syurga. Allahu Akbar. Ya, saya tak tahu bagaimana perasaan tuan-tuan dan perempuan, tetapi bagi saya merindui ya perkara ini. Dari Huzaifah dia bercerita, sami'tu nabiyya yaqulu la talbasu al-harir wala dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Maksudnya, dari Huzaifah mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda, janganlah kalian memakai sutra, jangan pula ad-dibaj, yakni sutra halus, sejenis sutra, yakni ditujukan kepada kaum lelaki. Janganlah kalian minum pada bekas-bekas dari emas dan perak, jangan pula kalian makan dari bekas emas dan perak, kerana semuanya untuk mereka, yakni orang kafir di dunia, dan untuk kita di akhirat. Ya, jadi ini dia kedudukan bagi mereka-mereka yang insya-Allah kita ni rasanya tak ada nak makan dalam bekas pinggan perak kan, pinggan emas, ya, cawan emas, pasal benda tak ada. Ya, tapi perak mungkin. Kita nampak ada yang jual tu mungkin, tapi berhati-hati. Cuma nak menceritakan bahawa kalau kita ada minum, ada makan pada bekas-bekas yang begini, istighfar pada Allah. Kerana rugi kita di sana, kita tidak memilikinya. Okey. Hadis tersebut di samping menyatakan adanya bejana-bejana emas dan perak di syurga, juga menjadi nas qat'i, dalil yang pasti yang menunjukkan atas diharamkan menggunakan bejana-bejana tersebut yang berbuat dari emas dan perak. Okey, ini akan kita masuk dalam masalah fiqh, kita tak bicarakan di sini. Kenapa? Macam mana jam tu kalau emas, pen tu emas kan. Okey. Ibnu Mubarak dari anak meriwayatkan dari Anas Ibnu Malik, dia bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asfala ahli jannati ajma'in darajatan liman yaqumu ala ra'sihi 10,000 khadimin biyadi kullu khadimin sahfatani, sahfatun min fiddah wa sahfatun min dhahab, fi kulli wahidatin lawnun laysa fil ukhra, ya'kulu min akhiriha mithla ma ya'kulu min awwaliha, yajidu li akhiriha min al-ladhah wat tayyib ma yajidu li awwaliha, summa yakunu dhalika rashhun miskin wa jasha'in la yabuluna wa la yataghawwatuna wala yamtakhitun. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dari seluruh penghuni syurga yang paling rendah tingkatnya, yakni orang yang paling bawah sekali. Syurga ada berapa tingkat? 100. Alhamdulillah, bakti ikut kelas. Baik, syurga ada 100 tingkat, dan yang paling rendah tingkatnya adalah orang yang dikelilingi oleh 10,000 pelayan. Tuan-tuan dan perempuan, 10,000 pelayan. Bagaimana berlaku? Beriman sahaja tanpa berbicara. Ya, bagi saya iman, kerana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, okey, dan Muslim. Dan di tangan setiap pelayan terdapat 2 buah piring, satu piring terbuat dari perak dan satu lagi terbuat dari emas. 10,000 tu, ya, seorang pegang piring perak dan emas. Setiap piring itu memiliki warna yang berbeza-beza dengan piring yang lain. Apa yang dimakan pada piring yang terakhir sama dengan apa yang dimakan pada piring yang pertama. Yakni kedudukan makanan itu, ya, dari sudut bentuk apa semua sama, tetapi kelazatannya berbeza-beza. Ia akan merasakan kenikmatan dan kelazatan pada yang terakhir seperti apa yang dirasakan pada yang pertama. Ini satu benda yang agak hebat, ya, kita sukar untuk membahaskan. Kenapa? Bila dia makan yang pertama tu, dia rasa lazat. Makan lazat, semua lazat. Ya, ini yang berlaku kepada kita kalau kita dimasukkan ke dalam syurga dalam keadaan kelazatan yang berbeza-beza, tiap-tiap hari berbeza-beza, tiap-tiap masa berbeza-beza. Subhanallah. Hatta kita ni, saya letakkan kita kerana kita mengharapkan, ya, mudah-mudahan apabila kita berada pada hari Jumaat, kita akan pergi ke suk dia. Yang ini dikatakan pasar syurga. Jangan terfikir pada kita pasar pudu tu macam pasar syurga tu macam pasar pudu. Jangan sama sekali.
Kita beriman saja. Ya. Kita akan berkumpul di sana. Dari syurga atas dan bawah tu berkumpul di sana. Kita akan bertemu. Apa khabar semua? Ya, kita akan bertemu. Subhanallah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Merindui, ya. Amat merindui. Sehingga apabila kita berada di tempat itu, datang satu angin, ya, bertiup. Bila angin tu bertiup, rupanya kesan dia berbeza. Apabila dia balik ke rumah ataupun balik ke istana, tidak dibicarakan rumah di sana, di istana, maka semua orang menyaksikan kita, termasuk bidadari-bidadari ataupun isteri-isteri kita, ya. Dan kita melihat isteri-isteri kita pun, kita mengatakan, kamu aku tengok bertambah cantik. Lagi bertambah cantik, ya. Dan untuk selama-lamanya. Ya, subhanallah. Setiap kali pergi balik nampak lagi cantik. Setiap pergi balik nampak bertambah cantik. Kalau kita kat sini bila pergi balik nampak sekali-sekala jumpa, ya, PKP lama sangat, nampak dah tua ni. Ustaz dah berjanggut beruban dah kan. Tetapi di sana tidak begitu. Bertambah cantik, bertambah cantik. Subhanallah. Ya, nikmatnya begitu hebat yang Allah berikan. Okey. Setiap piring memiliki warna berbeza-beza. Piring lainnya, apa yang dimakan pada piring yang terakhir dengan apa yang dimakan pada piring yang pertama. Ia akan merasakan kenikmatan, kelazatan pada yang terakhir seperti apa yang dirasakan pada yang pertama. Kemudian semua itu menjadi keringat dan sendawa yang wangi. Keringat, peluh yang wangi. Ya, yang baunya seperti kasturi. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar dan tidak pula berhingus. Ya, sehingga orang membicarakan, tak buang, dah makan tak buang air kecil, tak buang air besar. Macam mana tu? Itu pasal kadang-kadang orang tidak boleh membenarkan, mempercayai kedudukan syurga. Kenapa? Kita makan, berlaku tak? Buang air kan? Kefahaman mereka begitu dangkal, mereka tak sedar bahawa bila kita makan, apa berlaku? Yang berkhasiat jadi apa? Jadi tenaga kita, tumbesar kita, apa yang untuk kebaikan dalam diri kita. Yang tak berkhasiat itulah yang jadi bahan kumuh ataupun najis. Ya. Yang berkhasiat menjadi, ialah memainkan peranan untuk pembesaran kita, tumbesar kita, ya, untuk apa-apa jugalah yang berkaitan dengan kebaikan diri kita. Yang tak berkhasiat itu yang keluar menjadi najis ataupun bahan kumuh. Dan ini mengisyaratkan makan dan minum syurga adalah bahan yang berkualiti, yang mana semuanya menjadikan bahan yang terbaik, bahan yang terbaik. Nanti kita akan tengok dia jadi apa semua. Di antaranya kita dah tengok jadi keringat peluh, ya, menjadi peluh, yang mana peluhnya baunya seperti kasturi. Apa lagi? Okey, kita akan sampai insya-Allah. Okey, hadis dhaif kita tepikan. Baik. Di antara perkara yang diberikan kepada ahli syurga ialah dengan memakai gelang-gelang. Memakai gelang-gelang seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 31. Ya, surah Al-Kahfi, siapa yang boleh nak tengok? Surah Al-Kahfi ayat 31. Okey. Surah yang ke-18, juzuk ke-15. Ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muka surat 297. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق
muttaqiina fiha 'alal araik ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Mereka itulah yang memperolehi syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam syurga itu. Dalam syurga itu mereka diberikan hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal. Sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Okey. Jadi ini di antara gambaran bahawa ahli syurga memakai gelang. Ya, memakai gelang dan pakaian-pakaian yang indah. Ya. Kenapa? Wallahu alam, bagi saya beriman saja kerana Al-Quran. Ya. Kita waktu ni memang tidak suka bergelang, tetapi sampai di sana ia seolah-olah mengisyaratkan keagungan seseorang itu, kehebatan seseorang itu. Pakaian lagi indah, lagi hebat. Ya, insya-Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, ya, ayat yang ke-23. Surah Al-Hajj ayat yang ke-23. Jumpa. Surah yang ke-22. Juzuk yang ke-17. Muka surat 335. Bukan. Oh, agak ni Quran ni lain kot. Okey. Ayat 23, 334. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Subhanallah. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberikan perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutera. Allahu Akbar. Kemudian surah Fatir ayat 33. Surah Fatir ayat 33. Surah yang ke-35. Juzuk 22. Muka surat 438. Ya, ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Subhanallah. Mereka akan mendapat syurga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberikan perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. Ya, gambaran yang Allah bagi. Lepas tu sambung sikit ayat tu, agak menarik sekali. Wa qalul hamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Tuan-tuan dan puan-puan,
Subhanallah, ayat yang cukup cantik yang Allah ceritakan pakaian-pakaian ahli syurga, dan akhirnya ahli syurga ini mengucapkan kalimah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kita. Di dunia ni penuh kesedihan, ketakutan. Ya, tak habis-habis kesedihan, ketakutan, apa yang menimpa kita, anak kita, harta kita dan masyarakat kita, semua itu semua berbentuk kesedihan dan ketakutan. Sampai di mahsyar kesedihan dan ketakutan lagi, sehingga belum lagi kaki kita dijejakkan di dalam syurga, masih lagi dalam ketakutan dan kesedihan. Tapi bila dah masuk syurga, hilang segala-gala kesedihan dan ketakutan. Oleh kerana itu mereka berdoa, ya, segala pujian bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun. Apa tu maksud dia? Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah. Cuba kita hayati ayat-ayat yang mana Allah memberitahu kepada kita, dan cuba kita hayati hadis-hadis yang Rasulullah bagi tahu kepada kita bagaimana sifat Tuhan kita yang Maha Pengampun. Ya Allah, kalau tuan-tuan baca dalam surah Ghafir itu tersentuh jiwa, kerana Allah memujuk kita, Tuhan memujuk kita untuk kembali ke jalan yang betul. Tuhan memujuk kita cepat bertaubat, cepat bertaubat. Sedangkan kalau dia nak azabkan kita bila-bila masa dengan dosa yang kita lakukan. Tapi tak. Kita baca, ya, dalam ayat Al-Quran dalam surah Ghafir, mencuit perasaan sekali. Diikuti dengan hadis-hadis yang disebutkan hadis Qudsi. Apabila Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku. Kalimah tu kalimah yang cukup, ya, lembut yang Allah berikan. Wahai hambaku, jika kamu datang dengan dosa sebanyak langit dan bumi, ataupun dalam riwayat mengatakan sehingga kaki langit, dan kamu mohon keampunan kepadaku, aku ampunkan kamu. Aku tak peduli. Subhanallah. Kalimah Tuhan yang Maha Pencipta kata, just datang istighfar. Oleh kerana itu beruntung orang yang sentiasa beristighfar pada dirinya, ya, sikit-sikit astagfirullah. Dia teringat dosa dia. Beruntung. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, beruntunglah di hari kiamat nanti siapa yang dibuka buku catatannya mempunyai banyak istighfar dalamnya. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai kita tak beristighfar langsung pada satu hari sekali. Jangan. Rasulullah mengatakan, la astaghfirannallaha fi kulli yaumin mi'ati marrah. Atau dalam riwayat yang lain mengatakan, la astaghfirannallaha aksar min 70 marrah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali. Kalimah bahasa Arab ni 70 kali ni adalah satu kalimah macam kita sebut, aku ni dah banyak kali, beribu kali datang jumpa dia. Maksudnya beribu tu nak ceritakan banyak. Ya. Tetapi diterangkan berapa kali? 100 kali. Hadis yang pertama tadi saya sebutkan 100 kali. Tiap-tiap hari 100 kali. Orang Rasulullah yang tidak ada dosa, tidak ada apa-apa kesalahan dengan Allah, yang bersifat maksum, yang dah dijaminkan syurga pun boleh beristighfar 100 kali. Bagaimana kedudukan kita? Dan ya, tuan-tuan dan perempuan, nak merasakan kemanisan istighfar, ya, dia bukan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kadang-kadang kita buat begitu kan. Tak, duduk seorang-seorang ingat dosa kita, mengadu, munajat kepada Allah. Tak kira bila waktu sekalipun, ya, waktu sekalipun, ya, kita datang munajat kepada Allah sewaktu kita merasa insaf, rasa bersalah, tuan-tuan dan perempuan akan merasa kemanisan beristighfar. Cuba buat. Di situ akan datang balik, diikuti dengan keagungan Allah yang ada pada diri kita. Kita terasa Allah yang Maha Agung, kita terasa kehebatan Allah segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan, kena paksa diri kita mengakui keagungan Allah, keyakinan kepada Allah dengan betul-betul. Kalau tidak, nikmat istighfar tidak akan kita rasai. Penting, ya. Saya tekankan bab ini, ialah memang itulah cara mujahadatun nafs untuk memaksa diri kita, ya, mengagungkan Allah. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan akan menyaksikan kita sebut cawan tak rasa apa, sebut pasu ni pun tak rasa apa, mikrofon tak rasa apa, sebut kalimah Allah pun tak rasa apa. Kalau tidak jadi begitu, rugi kita. Sedangkan kita memerlukan hati yang salim untuk bertemu dengan Allah. Ya, baik. Kemudian
dalam ayat dalam surah Al-Insan juzuk yang ke-29, surah Al-Insan, Allah berfirman, surah yang ke-72 juzuk 29 muka surat 579 ayat ke-21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ambil ayat 19 dulu. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Wildan ini adalah anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil. Dia kata itu pemuda terjemahan ni. Okay, anak-anak kecil. Okay. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, yakni syurga, nescaya engkau akan melihat berbagai-bagai macam kenikmatan dan kerajaan yang amat besar. Mereka berpakaian sutera halus yang hijau dan sutera yang tebal, dan mereka memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih lagi suci. Baik, dalam ayat ini mengisyaratkan ya betapa ahli syurga itu diberikan dengan pakaian-pakaian yang istimewa, dan kita dalam bab ini membicarakan pakaian ahli syurga berbentuk gelang. Ya, gelang. Gelang adalah pakaian perempuan, maka adalah haram untuk orang lelaki memakai gelang. Ya, kadang-kadang orang lelaki ni dia pakai gelang, tak tahu apa sebab. Ada sekali itu pak cik itu balik daripada Mekah, dia kata saya pakai gelang Mekah. Oh, boy, gelang Mekah jadi halal ke? Ya. Dia tak tengok gelang Mekah made in China. Kan? Tak boleh walaupun datang dari Mekah. Ya, walaupun datang dari Arab Saudi. Ini nak datang dari Arab Saudi, benda-benda yang menggerunkan kita juga. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk pada mereka. Okey. Jadi dalam bab ini pakaian yang kita baca tadi, gelang dari emas, dari fiddah, dari perak dan juga dari permata, lu'lu'. Ya. Baik, sekarang kita masuk dalam bab ini juga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu khalili yaqulu tablughu hilyatul mu'min haitsu yablughul wudu'. Aku mendengar kekasihku yakni Rasulullah bersabda, perhiasan orang mukmin pada hari kiamat akan sampai batas yang dicapai oleh air wuduk. Ya, jadi kalau kita mengambil wuduk, kita pakai sampai di apa yang nak sebut? Siku. Kan? Oh, dah lupa siku pula. Siku. Ya, maka ianya akan dihiasi. Pakaian kita ni akan gelang kita akan diberikan sepanjang itu. Kita kata mak banyaknya, panjangnya. Ya, jangan bicara apabila Allah akan beri, kita akan melihat kehebatannya. Di bumi ini mungkinlah ya pakai pun gelang, bukan gelang emas pun, kan? Baik. Kemudian diikuti dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sabdanya, saya baca terjemahan dia. Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mendapat 6 balasan. Pertama, diampuni dosanya sejak titisan air darah yang pertama dan diperlihatkannya di syurga, yakni syurga yang bakal dimiliki. Yang kedua, dijaga terselamat dari seksaan kubur.
Yang ketiga, diberikan rasa aman dari ketakutan yang begitu mencengkam pada hari kiamat, kerana ada satu tempikan besar pada hari kiamat nanti. Yang keempat, pada kepalanya diletakkan mahkota kehormatan yang memiliki batu mulia yang lebih mulia daripada dunia seisinya. Yang kelima, dinikahkan dengan 72 bidadari. Dan yang keenam, diberikan izin untuk memberi syafaat pertolongan terhadap 70 orang kerabatnya. Ya, ini di antara mengisyaratkan kepada kita orang yang mati syahid, ya, kelebihan dia dalam bab ini dalam bentuk yang begitu, enam khisal yang dikatakan, ya, kelebihan dia. Subhanallah. Baik. Kita dah bicarakan tentang pakaian harir secara tak langsung, ya. Kita baca ayat tu semuanya kena. Baik. Dari Bara Ibn Azib, dia bercerita, uhdi ila Nabi saraqatun min harir faja'ala an-nasu yatadawalunaha bainahum wa ya'jabuna min husniha wa liniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata'jabuna minha? Qalu na'am ya Rasulullah. Qala wallazi nafsi biyadihi lamanadilu Sa'din fil jannati khairun minha. Yani Sa'din ibn Mu'az, ya, lebih baik daripada segalanya. Baik. Nabi diberikan hadiah berupakan sepotong kain sutera. Ya, kita ni tak boleh, orang lelaki tak boleh pakai sutera. Tapi kalau orang bagi, boleh ambil. Tak boleh pakai emas, tapi boleh ambil. Boleh gunakan, maksudnya jual ke, simpan ke, tak menjadi masalah. Itu pasal persoalan yang saya sebutkan tadi, macam mana hukum pen. Ya, adakah dia termasuk pakaian dilarang? Spek mata dia punya apa? Rangka tu, adakah dia kalau emas termasuk dalam perkara yang dilarang oleh lelaki, ataupun hanya sekadar emas gelang, rantai, subang, itu sahaja, ya. Pasal apa? Orang dulu bawa duit, bawa emas tak bawa. Kita je yang kata tak bawa. Orang dulu dalam poket dia dinar, dirham. Mana ada duit ringgit? Duit ringgit baru lagi dalam tahun, ya, 100-200 tahun yang lepas. Ya, apa yang dibuat oleh Yahudi. Mereka dulu bawa dirham, perak, dinar, emas dalam poket mereka. Bawa solat, bawa apa. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah melarang. Ya, ini menunjukkan bahawa kalau kita bawa tak menjadi masalah. Ada gelang, kita tak pakai, cuma kita bawa berjalan, tak menjadi masalah. Ya, kerana kita bawa. Tetapi yang dilarang itu pakai. Maka di sini, ya, Nabi diberikan hadiah berupa sepotong kain sutera. Kemudian orang pun datang memegang-megang seraya mengagumi keindahan dan kehalusan sutera. Saya rasa kita ni orang sekarang bagi sutera pun tak kenal dah. Ya, memang tak kenal. Bagi emas pun tak kenal. Ya, emas betul, emas tipu pun bagi pun kita ambil je, hantar ke kedai baru kita tahu. Ya, tu pasal yalah jiwa kita ni lain sikit. Lalu mereka menghayati kain tu sutera begitu dahsyat. Lalu baginda bertanya, apakah kalian mengkaguminya? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya sapu tangan Sa'ad. Siapa dia Sa'ad? Sa'ad ibn Mu'az ni, ya, seorang sahabat Nabi. Dia di antara orang yang kita katakan Rasulullah berhijrah, dia masuk Islam. Ya, Rasulullah berhijrah, dia masuk Islam. Dengan arti kata lain, dia masuk Islam disebabkan Mas'ab ibn Umair, wakil Rasulullah. Tapi al-muhim, dia masuk Islam pada tahun pertama Rasulullah dan dia mati dalam perang Khandaq. 4 tahun je dia masuk Islam. Nampak tak? Saya cuba membicarakan supaya tuan-tuan dan perempuan jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Ya, jangan kita kata aku dah lambat lah, aku tak boleh masuk syurga dululah. Jangan. Tuan-tuan dan perempuan tahu tak, waktu saya belajar dulu, ustaz tu mengajar, saya kata aku akan challenge dia di pintu syurga. Macam itu. Ya, maksudnya kita bersemangat untuk challenge dia. Yang ni kita cuba nak jadi orang yang terbaik, amalan yang terbaik, ilmu yang terbaik. Waktu dia mengajar tu begitu, saya fikir, ya Allah, aku akan challenge dia di pintu syurga. Namun kita mendoakan dia juga di dalam syurga.
nak menceritakan tuan-tuan dan perempuan jangan berputus asa dari rahmat Allah, bahawa mungkin kita juga boleh mendahului di dalam syurga daripada ustaz-ustaz yang lain. Tapi saya mengharapkan saya dululah, kan. Ya, ini saya kata ramai ya. Alhamdulillah saya jumpa seorang ustaz tu, dia kata daripada foreigner lah, ustaz foreigner. Saya pun belajar agama pun lambat juga dalam usia lepas SPM juga kan. Dia alhamdulillah dia kata jangan kamu kata kamu lambat. Macam tu. Dia bagi motivasi ya. Ustaz Ibrahim Nuh ya, saya cakap itu, dia kata tak, kamu tak lambat. Dan saya agak tertarik apabila seorang syekh daripada Masjid Masjidin Nabawi ya, apabila mereka mengatakan bahawa ustaz kami ni dah lambat umur 50 nak menghafal Quran, terkejut dia. Dia kata kamu kata lambat, di antara para sahabat menghafal Quran umur 50 tahun kerana baru masuk Islam, menghafal Quran umur 50 tahun, dan aku termasuk orang tersebut. Maksudnya dia pun menghafal Quran umur 50 tahun. Berarti boleh, bukan tak boleh. Cuma bergantung pada kesedaran diri, nak menghafal, nak menjaga kalam Allah, nak mempertahankan Islam, itu sahaja. Ya. Jadi baik, Sa'ad ibn Mu'az ni dia mati di dalam peristiwa perang Khandaq. Bayangkan 4 tahun. Apa kelebihan yang saya nak tekankan di sini yang tak dimiliki oleh para sahabat yang awal sampai akhir? Apa dia? Dia hanya masuk Islam 4 tahun, tetapi keikhlasan itu yang amat penting dalam diri kita. Keikhlasan tauhid kita, keikhlasan kita beragama amat penting, sehingga kan pada hari kematian Muaz, Sa'ad ibn Mu'az, Rasulullah mengatakan bergegar arasy ar-Rahman. Orang lain tak memiliki sifat itu, melainkan Sa'ad ibn Mu'az. Nampak tak? Hanya 4 tahun dalam Islam, lebih kurang 4 ke 5 tahun, dan hanya baru, tetapi dia menduduki kualiti Islam dia itu amat dahsyat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan kita berputus asa, saya katakan, dan teruskan ya, teruskan dari sudut amalan kita, dan pastikan akidah kita, tauhid kita bersih, dan ikhlas kita pada agama itu bersih juga. Ya, insya-Allah Allah akan bantu kita. Ya, teruskan ya, kita sebagai umat Muhammad, apatah lagi kita berada di akhir zaman, ya, kita adalah pewaris bagi pejuang agama ini, mempertahankan Quran dan Sunnah. Bagi saya ya, kehidupan saya dan juga ustaz-ustaz sunnah ya, tugas kami mempertahankan agama ini, kerana kita lihat agama di akhir zaman begitu teruk ya. Cuma tuan-tuan dan perempuan, tambahkan ilmu dan iltizam dengan ustaz-ustaz sunnah, dan belajarlah ya, dan beramal. InsyaAllah mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam syurga yang dijanjikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ingat, bersama Rasulullah, jangan bersama Ustaz Fadil kan. Sebut bersama Rasulullah, kerana sudah tentu bila bersama dengan Rasulullah, syurga Firdaus ya. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha